Tetapi dalam subtopik yang baru iaitu 7.2 ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, sebagaimana yang pelajar-pelajar cikgu tahu, cikgu suka terus kepada contoh. Okey, contoh soalan. Okey, susah pula. Okey. Contoh soalan. Okey, contoh soalan ni ialah contoh 7 dalam buku teks muka surat 160. Okey, soalannya ialah berbunyi begini, cikgu salin lah untuk kamu tengok soalan tu dan biasakan. Selesaikan setiap ketaksamaan yang berikut. Okey. Ini adalah contoh soalan. Okey. Kalau kamu baca balik soalan, selesaikan setiap ketaksamaan yang berikut. Okey. Perkataan ketaksamaan ini kamu tak biasa sebenarnya. Biasa kamu dengar ialah selesaikan setiap persamaan yang berikut. Okey, tapi yang ini selesaikan setiap ketaksamaan yang berikut. Ketaksamaan ni simbolnya kamu dah belajar sebelum ni. Ni simbol ketaksamaan kamu dah belajar. Apa dia simbol ketaksamaan? Dia ada 4 simbol ketaksamaan. Okey, kita buat revision semula. Okey, yang pertama ialah kurang daripada dan pasangan dia kurang daripada atau sama dengan. Yang kedua, lebih besar daripada dan pasangan dia ialah lebih besar daripada atau sama dengan. 4 simbol itu adalah simbol ketaksamaan. Jadi dalam soalan ini, dalam setiap soalan mesti ada salah satu simbol ni. Mesti ada. Okey, mesti ada salah satu simbol ni. Okey, kita tengok soalan 1. Soalan 1. Okey, soalan 1 pula. Soalan A lah, soalan A. Sebab dalam buku teks tu A. A soalan dia X. Okey. X tolak 2 kurang daripada atau sama dengan 6. Okey. Okey. Bagaimana untuk selesaikan ini? Selesaikan sekarang ni sama je macam nak selesaikan persamaan linear. Dulu kan kamu nak selesaikan persamaan linear, tinggalkan X di sebelah kiri, bawa semua yang tak ada kaitan dengan X di sebelah kanan dan apabila nombor ini menyeberang sahaja melalui sama dengan atau ketaksamaan ini, maka operasinya akan bertukar. Okey, tengok contoh yang ini ya. Okey, kita bawa Kita bawa negatif 2 ini ke sebelah kanan, dia akan jadi positif. So, salin semula X kurang daripada atau sama dengan 6 tambah 2. So, X kurang daripada atau sama dengan 8. Okey, itu jawapannya. Okey. Okey, kita pergi soalan B. Okey, kita pergi soalan B. Soalan B. Okey, soalan B. 7X lebih besar daripada atau sama dengan 28. Okey. Bagaimana nak selesaikan soalan ini? Okey, tengok dekat sini. X ini kita tinggalkan di sebelah kiri dan bawa 7 ini ke sebelah kanan. Okey, perhatikan apakah operasi di antara 7 dan X ini. Bagus operasinya ialah operasi darab. Okey, bila pergi menyeberang ke sebelah sini dia akan jadi operasi bahagi. Okey. Okey. Tengok sini. X lebih besar atau sama dengan 28 bahagi 7. Atau
Nak buat dalam bentuk pecahan pun boleh. 28 bahagi 7. Apakah jawapannya? 28 bahagi 7. Jawapan dia 4. X lebih besar atau sama dengan 4. Ini jawapan dia. Okey, kita terus tengok soalan C. Okey, pelajar semua, soalan C, kita tengok soalan C. Soalan C macam mana bentuk dia? Sekejap ya. Okey, bagaimana bentuk soalan C? Soalan C ialah negatif X per 3 kurang dari 9. Okey. Okey. Sebagaimana cikgu dah sebutkan, X kekal di sebelah kiri, bawa selain daripada X di sebelah kanan. Okey. Okey. Tengok cikgu buat macam mana. X kurang dari 9. Okey, bawa ni. Bawa ni. Okey, tengok. Tengok dekat sini. Macam mana kita nak tukarkan? Kita nak bawa dia. X ni paling hampir dengan 3 kan? Okey, X dengan 3 ni apakah operasi di antaranya? Operasi di antaranya ialah bahagi. Jadi bila pergi sebelah sini dia jadi apa? Dia jadi darab negatif 3. Okey. Darab dengan negatif ni dia berada di bersebelahan. Jadi perlu diletakkan simbol. Dia macam ni. Okey, di sini kamu kena alert pelajar-pelajar, kena alert Kena alert apabila ketaksamaan itu didarabkan dengan nombor negatif. Okey, ini ketaksamaan ini didarabkan dengan nombor negatif. Ni didarabkan dengan nombor negatif. Bukan didarabkan sahaja, dibahagikan dan didarabkan dengan nombor negatif. Kamu perlu sonsangkan simbol ketaksamaan ini. Okey, tengok macam mana cikgu buat. X sonsangkan ketaksamaan dia jadi lebih besar daripada 9 darab negatif 3. So, X lebih besar daripada negatif 27. Ini jawapan dia. Okey. Okey. Kita tengok contoh soalan yang D pula. D Dia apa soalan dia? 7 tolak 4X lebih besar dari 15. Okey, tengok sini betul-betul Okey, bagaimana cikgu selesaikan? Kita bawa satu persatu dulu. Negatif 4X lebih besar daripada 15. Simbol 7 di depan ni adalah positif. Pergi ke sebelah sini dia jadi tolak 7. Okey. Kalau tolak dia belum, kalau tolak dan tambah, kalau belajar tengok sini. Kalau tolak atau tambah tak perlu disonsangkan ini. Okey, tengok ini tolak kan? Tolak tak perlu sonsangkan. Okey. Selesaikan je macam biasa. Negatif 4X lebih besar daripada 8. Okey. Lepas tu X lebih besar daripada 8. Bagaimana nak bawa dia? Tengok. Nak bawa negatif 4 kan? 4 dan X ni, simbol di antaranya ialah darab. Pergi ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Bahagi negatif 4. Cikgu cakap tadi kan? Kalau bahagi dengan tolak ni duduk sebelah-sebelah, perlu letak kurungan. Yang ni cikgu masukkan tadi. Jika bahagi dengan nombor negatif, perlu sonsangkan. Ni, perlu sonsangkan. Bukan bahagi sahaja, tengok dekat sini. Jika darab dengan nombor negatif, perlu sonsangkan. Okey? Okey, X tengok. Sonsangkan, dah terbalik. Jadi lebih kecil atau kurang
8 bahagi negatif 4. So, X kurang daripada 8 bahagi negatif 4. Jawapan dia negatif 2. Okey. Faham Okey. Kamu tengok balik. Ulang balik. Pembelajaran cikgu yang contoh A, B, C, D. Kamu bezakan di antara kedua-duanya. Okey ya? Okey. Selamat menjawab soalan.